السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد. Muslim-muslimat rahmati dan dikasihi sekalian, sila buka pada jilid yang keempat, muka surat 566. Kita masih lagi membincangkan tentang surah Yusuf, manusia ayat 25, 26, 27, 28 dan 29 insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألفيا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. Sadaqallahul Azim. Dan kedua-duanya berlumba menuju pintu, dan wanita itu menarik baju kemeja Yusuf dari belakang hingga koyak, dan kedua-duanya mendapati suami wanita itu di muka pintu. Wanita itu berkata, apakah balasan terhadap orang yang maksud serong dengan isterimu, selain dipenjarakan atau dihukum dengan azab yang pedih? Yusuf berkata, dia menggodaku untuk menundukkan diriku kepadanya, dan seorang saksi dari keluarga wanita itu memberikan persaksiannya. Jika baju kemejanya koyak di muka, maka wanita itu benar dan Yusuf di kalangan orang yang dusta. Dan jika baju kemejanya koyak di belakang, maka wanita itulah yang dusta dan Yusuf termasuk kalangan orang yang benar. Maka tatkala suami wanita itu melihat baju kemeja Yusuf koyak di bahagian belakangnya, berkatalah dia, sungguhnya kejadian ini adalah termasuk di antara tipu dayamu. Sungguhnya tipu dayamu itu adalah besar. Hai Yusuf, berpalinglah dari ini, dan kamu, wahai isteriku, mohonlah ampun atas dosamu itu, kerana kamu sungguhnya termasuk orang yang buat salah. Di sini Allah menceritakan tentang keadaan mereka, Nabi Yusuf alaihissalam dan juga Zulaikha. Ketika mereka berlumba keluar menuju ke pintu, Yusuf alaihissalam lari, wanita itu mengejarnya, memegang atau menarik baju Yusuf di belakang hingga baju terkoyak. Ada yang mengatakan bahawa bajunya terlepas dan Yusuf terus berlari. Wanita itu terus mengejar di belakangnya. Tapi zahir ayat menunjukkan bahawa baju masih lagi berada di tubuh Nabi yang mulia ni. Tiba-tiba sekonyong-konyongnya mereka berdua mendapati tuan rumah iaitu suaminya di depan pintu. Pada masa itulah wanita itu berusaha untuk melepaskan diri dengan tipu daya dan menuduh Yusuf yang buat tak senonoh padanya, dengan memfitnah mengatakan ma jaza'u man arada bi ahlika su'an illa ayuzjana aw azabun alim. Apakah balasan terhadap orang yang buat serong kepada isimu, iaitu buat kekejian selain dipenjarakan atau ditahan atau disiksa dengan siksaan yang pedih, iaitu dengan dipukul dengan pukulan yang keras lagi menyakitkan. Sebenarnya saya dah terangkan kepada tuan-tuan tentang perkataan yang digunakan oleh Quran, iaitu dipanggil sebagai hiya rawadatni an nafsi. Murawadah ni kalau kita pelajari dia sudut bahasa Arab, ia merujuk kepada perkataan yang usaha untuk seseorang itu meminta dengan cara lembut, dengan satu usaha inisiatif, dan biasanya digunakan pada perkara berkaitan dengan nikah, iaitu berkaitan dengan seksual. Jadi di perkataan ini juga datang perkataan ruwaida sebagai contohnya, maknanya berjalan ataupun satu perkara yang berlaku secara beransur-ansur. Jadi kalau kita lihat dalam bahasa Arab, araut maknanya rifq fil umur wa ta'anni fiha, maknanya satu usaha yang giat dilakukan dengan lemah lembut, dengan pujuk rayu lah. Kerana itu dalam konteks ini, radatil mar'atu fi masyiha tarudu raudanan min dhalik. Kalau orang perempuan menujuk kepada gaya bahasa seperti ini, jalannya seperti jalan yang amat menarik dan menyebabkan orang lelaki terpegun melihat, maka itu digunakan dalam kaedah tersebut. Jadi dalam konteks ini, bila disebut rawatuhu ni, dia mengandungi tadmin, maknanya satu usaha khidah', satu usaha untuk menipu, memperdayakan. Dalam bahasa Arab, kalau wazan mufa'alah, makna murawadah, kadang-kadang dia tidak membawa makna penyertaan.
kalau kita sebut perkataan muqatalah maknanya pembunuhan yang berlaku. Contohnya apa yang berlaku di Palestin antara orang Islam mempertahankan diri penduduk Palestin itu dengan orang Yahudi yang menyerang contohnya. Jadi kalau sebut perkataan mudharabah atau muqatalah, dia berarti penyertaan kedua pihak sama-sama untuk mempertahankan diri. Ini dahsyatnya bahasa Arab. Tapi ada juga keadaan kalau wazan mufa'alah ni dia merujuk kepada satu pihak saja. Contohnya kalau kita sebut perkataan dawaitul marid. Saya doktor, jadi saya merawat pesakit. Perkataan dawa yudawi mudawa. Jadi wazannya mufa'alah. Mufa'alah tidaklah semestinya merujuk kepada dua pihak terlibat sama-sama. Kalau kita kata dawaitul marid, maknanya aku mengubati pesakit dan pesakit tu membuat saya tak betul lah, maknanya begitu. Jadi perkataan yang digunakan dalam uslub Al-Quran ini bahawa dia yang memujuk aku, dia yang membujuk rayu aku. Dan saya telah terangkan kepada tuan-tuan bahawa para ulama tafsir contohnya Imam Al-Fakhrazi telah pun menjelaskan kepada kita bahawa memang Nabi Yusuf tak terlibat langsung dengan banyak pembuktian. Contohnya dalam ayat-ayat ini kita dapat lihat Allah memuji Nabi Yusuf mengatakan linasrifa anhu su, ayat ke-24 yang lalu. Kemudian dapat kita perhatikan juga bila Allah SWT memuji Nabi Yusuf ni dengan mengatakan, menyifatkan Nabi Yusuf ni innahu min ibadinal mukhlasin. Sama ada mukhlisin satu qiraat ataupun mukhlasin, kedua-duanya merujuk kepada satu sifat, satu kualiti yang sebati, yang mendarah daging dalam diri. Kalau mukhlis maknanya dari sudut bahasa Arab dia isim fa'il, maknanya kaunuhu atiyan bi ta'at wal qurbat ma'a sifatil ikhlas. Tapi kalau kita kata mukhlasin, yadullu ala anna Allah Ta'ala istakhlasahu li nafsihi wasafahu. Jadi menunjukkan bahawa Allah yang pilih baginda dan dinobatkan, dikurniakan sifat ikhlas itu. Mukhlas dengan mukhlis. Mukhlis maknanya dia berusaha untuk ikhlas dan Allah puji dia. Kalau mukhlas, Allah yang pilih dia dan menggolongkan dia di kalangan yang bersifat dengan sifat demikian. Begitu juga kita dapat lihat kata Imam Al-Fakhrazi, Syekhul Islam dalam Tafsir Kabir mengatakan bahawa ma'azallah, ini kata-kata Nabi Yusuf, ma'azallah innahu rabbi ahsana mathwaya innahu la yuflihu zalimun. Dan begitu juga kalau kita lihat, ini adalah kesungguhan Nabi Yusuf AS bahawa baginda tak terlibat langsung. Jangan kita tersilap faham ataupun terpengaruh dengan pandangan sebahagian daripada ahli tafsir. Samahahumullah, moga Allah mengampunkan mereka bila membawa cerita-cerita itu berlebihan. Kita dapat lihat Nabi Yusuf sendiri berkata, qala bi sijn ahabu ilayya mimma yad'unani ilayhi. Nanti kita jumpa ayat 33. Rabbi sijn wa ahabu ilayya mimma yad'unani ilahi. Ya Allah, kalau begitulah keadaannya, baiklah aku masuk penjara daripada apa yang mereka usahakan terhadapku. Begitu juga kita dapat lihat nanti pengiktirafan wanita itu dengan dia berkata, walaqad rawatuhu an nafsihi fasta'sam. Aku yang cuba membujuk rayu dia, tetapi dia dapat mempertahankan dirinya. Kemudian katanya lagi ayat 51, nanti kita akan jumpa al-ana hasal haq ana rawatuhu an nafsihi wa innahu laminas sadiqin. Aku yang salah, sekarang jelaslah kebenaran. Aku sebenarnya yang salah. Akulah yang usaha untuk memesongkan dia, tapi dia di kalangan yang benar. Begitu juga kita dapat lihat dalam ayat ini, dalam kuliah ni yang saya sedang huraikan sekarang, ayat ke-28 29, bila suami sini berkata, qala innahu min kaidikun inna kaidakun azim Yusuf a'rid an hadha wastaghfiri li dhanbik innaki kunti minal khati'in. Suami dia bersedar, suami dia melihat pembuktian yang telah dikemukakan oleh syahid itu, yang beri saksi itu, yang telah saya jelaskan kuliah lalu, yang merupakan kanak-kanak yang masih lagi bayi, yang masih lagi berada dalam buayan. Kerana ada 4 kes yang Nabi kita SAW menyatakan bayi berkata-kata. Seorang daripadanya Syahid Yusuf dalam kes ini. Bila nyata kepadanya apa yang berlaku, mungkin ketika dia berada di luar, dia pulang secara tak semena-mena. Mungkin seorang lelaki yang sibuk, suami yang sibuk, disangkakan oleh isteri bahawasanya dia berada di luar dan tak pulang-pulang. Tiba-tiba dia pulang pada waktu yang tak dijangka-jangka. Maka dia mendengar satu, seolah-olah ada satu perlawanan, satu pergaduhan ataupun satu pertengkaran berlaku dalam ruang rumah itu. Tentulah dia arif keadaan rumahnya. Mungkin dia yang design rumah itu, dia faham. Bila nyata kepadanya, dia berkata, innahu min kaidikun inna kaidakun azim Yusuf a'rid an hadha wastaghfiri li dhanbik innaki kunti min khatiin. Terus saja dia sudut logik, dia mengatakan bahawa memang ini tipu daya daripada kamu nampaknya. Wahai Yusuf, berpaling daripada perkara ini, senyap, jangan bercakap apa-apa. Dan kamu, wahai perempuan, wahai isteriku, mintalah ampun atas dosa kamu. Sungguhnya engkau ni memang salah dalam kes ini. Jadi tuan-tuan hati dan dikasihkan, begitu juga iktiraf asyuhud, pengiktirafan oleh para saksi. Wa syahida syahidun min ahliha in kana qamisu qudda min qubulin fasadaqat wa huwa minal kazibin. Maka datanglah, tampillah yang bagi saksi itu mengatakan kalau pakaian itu koyak di hadapan, salahlah Yusuf, perempuan itu yang betul. Jadi ini adalah pembuktian yang dikemukakan oleh Imam Muhammadul Amin Asy-Syanqiti dalam Adwa'ul Bayan bagi menyatakan memang Nabi Yusuf AS tidak bersalah langsung dan tidak ada kena-mena langsung dalam konteks itu. Cuma adalah bahasan para ulama berkaitan dengan perkataan Hamun, iaitu bila menyatakan
menggunakan perkataan hamun ini, iaitu bukan hamun bahasa Melayu ya, bukan dimaksudkan dengan ayat yang negatif itu maki hamun, bukan. Ini hamun di sudut bahasa Arab. Idza hamma abdi, bahasa Arab kalau sebut hamun ni dia ada kaitannya. Contohnya kita sebut perkataan hammi, hadza ma yahummuni, ini yang penting bagi saya tahu. Mana hamun ini bukan bahasa Melayu, yang kita salah faham. Macam juga perkataan contohnya yang disebut dalam bahasa Arab fitnatun, maka fitnatun orang Melayu pandang fitnah tu sebagai tuduhan. Sebenarnya fitnatun dalam bahasa Arab maknanya lebih umum daripada menuduh. Tuduhan itu satu juzuk daripada kekacauan yang diharamkan dalam Islam. Jadi ada kaitan di antara hamun Yusuf dengan hamun wanita itu, Zulaikha itu. Hamun Yusuf ni satu yang terbit dalam hati. Seperti yang saya bagi contoh kepada tuan-tuan, kalau kita berpuasa, kita melihat orang menghidangkan makanan, terfikir sedapnya makanan. Itu perasaan lintasan hati, bukan niat kita nak berbuka. Seperti yang disebut oleh Syekh Muhammadul Amin Asy-Syinqiti dalam kitabnya. Begitu juga Nabi SAW pun ada perasaan macam tu dalam hati ketika Nabi berdoa dalam hadis yang sahih dalam riwayat Abu Dawud sebagai contohnya dalam babu nikah, Tirmizi dalam kitab nikah, iaitu Nabi berdoa menyatakan Allahumma hadza qasmi fima amlik fala talumni fima la amlik. Wahai Tuhanku, inilah bahagian yang aku mampu lakukan. Apa saja yang terbit dalam hatiku engkau saja mengetahuinya. Janganlah kau hukum aku pada perkara yang aku tidak menguasainya. Maknanya satu perasaan yang ada dalam hati terhadap mana-mana isteri. Jadi berbezanya hamun yang ada pada Nabi Yusuf dengan hamun wanita itu. Hamun yang ada pada wanita itu adalah bersifat tasmim, bersifat azam. Tahu tak tuan-tuan, dalam hadis Nabi menyatakan, hadis ini hadis sahih riwayat Bukhari dan juga Muslim, bahawa Nabi bersabda, idza taqal muslimani fa bi sayfayhima fal qatil wal maqtul fi an-nar. Qalu ya Rasulullah qad arafna al-qatil fama balul maqtul? Qala innahu kana harisan ala qatli sahibi. Nabi bersabda, kalau bertemu dua orang muslim berperang satu sama lain, pembunuh dan terbunuh itu dua-dua masuk neraka. Mereka berkata, wahai Rasulullah, para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, macam mana yang dibunuh pun masuk neraka? Kami fahamlah yang membunuh tu memang masuk neraka, tapi yang terbunuh tu, yang dibunuh tu, dia pun masuk neraka juga. Jawapan Nabi, ya, innahu kana harisan ala qatli sahibi. Kerana dia pun mempunyai keazaman untuk bunuh kawannya itu, cuma dia terlambat ataupun dia tidak sepantas yang membunuhnya, maka dia dibunuh. Padahal dalam hatinya kalau mampu dia juga nak bunuh yang bunuhnya. Maka dalam kes ini hamun ini berbeza di antara dua individu tadi, Nabi Yusuf dengan wanita itu. Jadi tuan-tuan rahmati dan dikasihan. Jadi bila Allah SWT menceritakan tentang apa yang kita telah lihat, bagaimana bukti daripada Tuhannya yang datang, yang telah pun juga telah kita bincangkan. Kemudian perkataan qaddat. Qaddat ni diambil perkataan qadda. Dalam bahasa Arab, kalau kita lihat perkataan qadda ni bererti memotong secara manjang. Maknanya tarik ini sungguh-sungguh. Bayangkan, keduanya tak menyangkakan bahawa suami wanita itu berada di depan pintu. Bayangkan mereka berlari, yang Yusuf lari untuk menyelamatkan diri dan wanita itu berlari untuk memenuhi nafsu syahwatnya, menahan Yusuf daripada lepas. Maka rupanya suami ini tadi mendengar satu suara ataupun satu bentuk seperti pertelingkahan atau pergaduhan yang tak normal dalam rumahnya. Maka dia menuju ke tempat di mana kedengaran suara itu, dalam keadaan mungkin pekerja atau khadam ataupun pembantu-pembantu di rumah yang mendengar, mereka takut untuk datang ke situ. Tapi tentulah bagi pemilik rumah itu, pemilik mahligai itu, orang yang berkuasa ini, lelaki, tentulah dia nak tahu apa yang berlaku. Maka dia pula mungkin mencari isinya tempat yang biasa tak nampak, mana pula pergi sini. Maka dalam konteks ayat ini, tiba-tiba bila dia berada di pintu, ternampaklah olehnya Yusuf alaihissalam dan isinya dalam keadaan yang sungguh memalukan. Ini dari sudut logik, kalau kita perhatikan, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, ni ilmu logik. Ilmu logik ni yang juga berkaitan dengan persaksian, dia sebenarnya tak berlandaskan kepada pemikiran. Kerana persaksian adalah satu benda yang boleh yang dinyatakan secara spontan ataupun diperhatikan secara spontan atau terfikir secara spontan. Itu maksudnya keadaan yang kita lihat di hadapan kita berlaku. Maka bayangkanlah lelaki ini melihat isinya dalam keadaan yang amat mencurigakan, dan Nabi Yusuf alaihissalam yang berada di hadapannya tercengang-cengang. Nanti saya akan sebut pada tuan-tuan dalam konteks pendekatan ayat Quran ini, mengapa Allah gunakan perkataan hiya rawadatni, kenapa tak digunakan hadhihi rawadatni. Hiya ni maknanya dhamir ghaib tau, maknanya seolah-olah berada jauh dari kita. Kenapa tak disebut hazi depan mata, kan wanita ni berada di depan mata, mereka bertiga sekarang berada di situ. Ini ada satu uslub yang sangat menarik oleh seorang Nabi Allah yang Allah kemuka kepada kita untuk kita belajar, insyaAllah dalam kuliah akan datang. Dan juga saya akan tekankan satu doa yang diajar oleh Nabi SAW bila kita berdepan dengan situasi, susah
susah nak kontrol isteri. Tak mau isteri kita jadi queen control. Kalau queen control benda yang baik-baik tak mengapa, tapi bimbang queen control pada perkara-perkara yang akan menyusahkan kita. Ada doa Nabi, insya-Allah, dan kuliah akan datang. Wallahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.